Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang berbahagia Dr. Muhammad Rashdan bin Salahuddin. Kami dari kumpulan ini akan menyediakan sedikit tugasan, iaitu tugasan kami bertajuk Padini Holding Berhad. Kumpulan ini terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Hasrin bin Hasan, 266062, Muhammad Fauzi bin Jamaluddin 266621, dan Cik Nur Hafizi bin Ismail 266156. Untuk pengenalan dan profil syarikat, Padini ditubuhkan pada tahun 1971 oleh HIO Government Manufactured Company. Organisasi ini merupakan satu syarikat yang membuat pembuatan dan pemborongan pakaian. Pada tahun 1975, jenama Padini ini masuk industri peruncitan. Dan pada tahun 1991 pula, Padini menukar namanya kepada Home Store Sdn Bhd bagi memegang semua saham syarikat yang melibatkan sektor pembuatan, pemborongan dan peruncitan. Pada tahun berikutnya, pada tahun 1992, sekali lagi bertukar nama sebagai Padini Holding, dan seterusnya pada tahun 1995 Padini Holding yang didaftarkan di Shah Alam telah didaftarkan di Shah Alam, Selangor, Malaysia. Padini Holding adalah syarikat pemegang pelaburan dan pembengkalan di Malaysia. Padini beroperasi dalam industri pakaian, pembuatan dan perdagangan di Malaysia. Produk ini termasuk pakaian lelaki, wanita dan kanak-kanak. Anak syarikat termasuk Vinci Ladies, Padini Corporation, Seed Corporation, Yi Fong Hub, Malaysia Sdn Bhd. Banyak-banyak lagi syarikat. Jadi jenama ini sangat terkenal di pelosok negeri di Malaysia dan di setiap lapisan masyarakat mampu. Untuk profil industri dan kementerian, visi Padini adalah to be the best fashion company ever. Ini menjadikan syarikat ingin menjadikan syarikat fashion yang terbaik di Malaysia. Mereka bercita-cita untuk menjadi pemimpin global industri pakaian dengan standard tertinggi dan mempunyai reka bentuk pembuatan, kualiti, perkhidmatan pelanggan, penjenaman dan inovasi. Sebagai satu kumpulan kreatif mendorongkan untuk satu syarikat, satu bidang untuk mereka bentuk berorientasikan fashion pakaian terkini. Mereka mahu mewujudkan kesedaran fashion yang bergaya tetapi berpatutan dengan pengkhususan jenama Padini. Manakala misi organisasi tersebut ialah menjadi pemimpin kepada peneraju kepada industri fashion di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Hafizi bin Ismail, nombor metrik 266156, akan menyampaikan berkenaan dengan penilaian persekitaran dalaman bagi Padini Holding. Terdapat 6 elemen dalam penilaian persekitaran dalaman, iaitu yang pertama berkaitan dengan pemasaran, yang kedua teknologi maklumat, yang ketiga keuangan, yang keempat sumber manusia, yang kelima penyelidikan dan pembangunan iaitu R&D, dan yang keenam ialah operasi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Doktor. Nama saya Muhammad Fauzi bin Jamaluddin, nombor metrik 266621. Okey, seterusnya saya akan menerangkan faktor persekitaran luaran. Okey, yang pertama faktor persekitaran semula jadi, iaitu persekitaran semula jadi termasuk sumber fizikal seperti sebilangan besar pakaian yang diperbuat di
daripada kapas, polister atau kain. Bahan mentah untuk membuat pakaian boleh diperolehi dengan mudah. Jadi syarikat itu tidak akan menghadapi sebarang kekurangan bekalan bahan mentah. Okey, yang kedua, persekitaran masyarakat, iaitu faktor-faktor ini mempengaruhi firma dalam aktiviti jangka panjang yang merangkumi faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor teknologi. Okey, faktor politik ya. Faktor politik yang menunjukkan bagaimana dan sejauh mana kerajaan campur tangan dalam ekonomi di Malaysia. Sebagai contoh, terdapat dasar peraturan dan peraturan kerajaan untuk industri tertentu yang mesti dipatuhi oleh firma. Okey, yang kedua, faktor ekonomi. Okey, faktor ekonomi mempunyai penyampaian langsung kepada operasi perniagaan dan membuat keputusan dalam perniagaan. Faktor ekonomi termasuk pertumbuhan ekonomi, kadar faedah, kadar pertukaran dan kadar inflasi. Menurut Fail Data Akaun Negara OECD, dari tahun 2014 kepada 2015, pertumbuhan ekonomi Malaysia telah menurun daripada 5.993% pada tahun 2014 kepada 4.952% pada tahun 2015. Okey, bagi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Malaysia, kerajaan melancarkan kempen Love Malaysia, Buy Malaysia untuk menggalakkan rakyat Malaysia meningkatkan perbelanjaan mereka dalam pasaran domestik dan menggalakkan rakyat Malaysia bercuti di tempat pelancongan tempatan. Okey, kita lihat dari faktor sosial pula. Okey, dari faktor ini, Malaysia adalah negara berpendapatan sederhana tinggi dan dianggap sebagai kebanyakan negara membangun. Pendapatan pertengahan isi rumah pendapatan adalah antara RM1,500 Malaysia dan RM3,500 Malaysia sebulan. Apabila pendapatan hanya sehingga RM1,500 untuk dibelanjakan hanya untuk makanan, ini bermakna golongan berpendapatan rendah, sementara itu golongan berpendapatan tinggi dan sederhana membelanjakan 3.4% daripada pendapatan mereka untuk memberi pakaian dan pemakaian atau membeli belah di pasaraya besar. Okey, kita lihat dari faktor teknologi pula. Dari faktor teknologi semakin menarik dan mudah dengan menggunakan sistem perbankan internet atau e-dagang. E-dagang ini berfungsi sebagai kedai dalam talian di mana pelanggan boleh membuat pesanan di mana sahaja dan sambungan internet dan hanya menunggu penghantaran sahaja. Ini dapat memudahkan Perini Holding Berhad menjual produk mereka menggunakan dalam talian dan menjadikan mereka lebih banyak mendapat keuntungan. Okey, seterusnya dari sudut persekitaran tugas, iaitu terdapat pasukan 5 porter. Okey, yang pertama, ancaman kemasukan baru. Kekuatan yang pertama adalah ancaman kemasukan baru jenama H&M dan FOS adalah contoh syarikat sedia ada yang telah beroperasi dengan pembuatan. Mereka sudah beroperasi pada kos terendah dan boleh menjual produk mereka dengan harga yang lebih murah daripada pesaing lain. Syarikat-syarikat baru boleh masuk cara bebas ke pasaran, tetapi mereka mempunyai banyak modal untuk memulakan perniagaan dan bersaing dengan pesaing. Pada peringkat awal, kita tengok selepas mereka memasuki pasaran, sukar bagi mereka untuk beroperasi secara besar-besaran seperti syarikat sedia ada. Hanya selepas syarikat beroperasi dalam jangka masa panjang dan mengembangkan saiz pengeluaran mereka boleh bersaing dengan jenama seperti H&M, FOS dan Uniqlo.
Okey, seterusnya persaingan di kalangan firma sedia ada. Okey, kekuatan kedua pesaing di kalangan sedia ada apabila mereka begitu banyak syarikat mempunyai saiz SWOT dan metrik tu. Analisa SWOT adalah kekuatan untuk kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Okey, bagi kekuatan, pada ini mendapat kekuatan pengendalian perdagangan e-dagang apabila pada ini menubuh kedai dalam talian sendiri. Oleh kerana membeli belah dalam talian adalah trend pada masa kini. Untuk penjual penjual yang tidak menawarkan kedai dalam talian merupakan keadaan yang merugikan untuk masa kini. Penggunaan platform e-dagang contohnya Niche dan yang berasal dari kumpulan yang strategik dan pada ini menawarkan dalam talian sendiri. Oleh itu pada ini mendapat kelebihan berbanding dengan Niche. Okey, masalah kekurangan pekerja mahir boleh diatasi melalui program latihan ini. Pekerja mahir yang mencukupi boleh meningkatkan produktiviti organisasi di padi ini. Okey, tentang kelemahan, kekurangan penyelidikan dan pembangunan adalah kelemahan padi ini. Padi ini meletakkan perbelanjaan yang rendah untuk jabatan R&D, menyebabkan sukar mendapat meramalkan perubahan cita rasa oleh pelanggan. Okey, evolusi fashion juga terus mengubah trend fashion boleh menyebabkan minat fashion pelanggan berubah dengan cepat. Okey, kalau ikut dengan peluang pelaksanaan jualan Carnival Mega dan jualan bersepadu satu Malaysia oleh kerajaan Malaysia membantu meningkatkan jualan, membangunkan penggunaan, boleh membantu dalam industri pakaian. Okey, untuk ancaman, Padini Holding Berhad terletak di pasaran kompetitif pesaing utama iaitu seperti jenama-jenama lain macam H&M dan FOS. Mereka menjual produk yang sama dan berbeza dari segi gaya atau perubahan fashion. Oleh itu, jika pelanggan tidak berpuas hati dengan kualiti dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat, mereka boleh beralih dengan mudahnya kepada pesaingnya dan membeli daripada mereka. Itu antara Berkenaan dengan pembentukan analisis metrik tools. Terdapat faktor dalaman dan faktor luaran. Faktor dalaman seperti mana kita sedia maklum, strength, weakness, kekuatan, kelemahan bagi sesuatu organisasi. Kekuatan yang ada pada ini ialah mereka menjalankan perniagaan e-dagang. Jenama mereka yang kukuh, mereka banyak dan melahirkan ramai tenaga kerja mahir dan seterusnya menjual produk daripada pelbagai segmentasi. Kelemahan pada ini pula, mereka mempunyai pegangan hutang yang banyak, kurang penyelidikan dan pembangunan. Faktor luaran yang kita dapat lihat daripada pada ini, opportunities ataupun peluang. Mereka mempunyai peluang dalam kemajuan teknologi maklumat. Seterusnya, yang kedua adalah pelaksanaan jualan mega oleh pihak kerajaan. Seterusnya, yang ketiga, yang terakhir adalah meningkatkan pendapatan dalam kalangan rakyat Malaysia. Faktor luaran yang seterusnya ialah threats ataupun ancaman. Pemasaran yang kompetitif dengan sasaran pelanggan yang sama. Hasil daripada analisis tersebut, maka terbentuklah SO, iaitu strength dan opportunities, strategies,
di mana mereka seharusnya mengembangkan perniagaan e-dagang ke seluruh pelosok dunia, kerana dunia sekarang tanpa sempadan. Seterusnya, mereka haruslah membina kesetiaan jenama yang kukuh bagi mengekalkan produk mereka dalam pasaran. Dan seterusnya, mereka haruslah mempertingkatkan dengan mempelbagaikan produk bagi pilihan pengunjung. Bagi kelemahan dan peluang, strategi kelemahan dan peluang, mereka haruslah memberi penawaran promosi bagi meningkatkan keuntungan mereka. Seterusnya, mereka haruslah mengumpul maklumat dan data daripada internet. Bagi strategi kekuatan dan juga ancaman, pada ini haruslah mempelbagaikan pembungkusan serta promosi bagi produk mereka. Selepas itu, mereka haruslah memperbaiki sistem perkhidmatan pelanggan supaya mesra dengan pelanggan bagi mengekalkan kesetiaan pelanggan terhadap produk mereka. Strategi yang terakhir iaitu strategi kelemahan dan ancaman. Untuk mengatasinya, mereka haruslah memperkenalkan iklan melalui elektronik dan melakukan kajian berkaitan pemasaran supaya produk mereka sentiasa diterima dalam pasaran tempatan. Dan cadangan strategi. Okey, cadangan strategi pertama yang Padining Holding Berhad lakukan adalah untuk mengembangkan perniagaan e-dagang dengan mengadakan jualan dan penghantaran produknya ke kawasan yang lebih luas. Okey, Padining Holding perlu meluaskan belanjawan untuk meningkatkan pembiayaan untuk mengendalikan syarikat, kerana syarikat itu perlu mengambil lebih banyak kaki tangan untuk mengendalikan transaksi dalam talian. Padining Holding juga perlu membuat perkhidmatan penghantaran daripada syarikat perkhidmatan penghantaran seperti Citylink, DHL Express dan FedEx dengan menandatangani kontrak jangka masa panjang dengan syarikat terbabit untuk membantu Padining Holding Berhad menghantar produknya kepada pelanggan. Okey, bagi strategi membina kesetiaan jenama yang kukuh kepada pelanggan daripada dalam dan luar negara, Padining Holding harus mengambil bahagian dalam jualan Carnival Mega dengan menjadi penaja utama untuk acara tersebut dan menghantar wakil syarikat untuk membantu kerajaan dalam mengajukan jualan Carnival Mega yang diadakan. Ini dapat menaikkan reputasi syarikat dan imej serta jenama syarikatnya. Okey, bagi strategi seterusnya ialah kepelbagaian barisan produk. Jabatan R&D harus bekerjasama dengan syarikat atau jabatan pengeluar untuk mengembangkan barisan produknya. Syarikat ini boleh menubuhkan satu pasukan baru yang merangkumi kaki tangan berpengalaman dari kedua-dua jabatan R&D dan jabatan pengeluaran untuk membantu sepenuhnya terhadap pembangunan barisan produk. Untuk strategi menawarkan promosi untuk meningkatkan keuntungan syarikat, Jabatan Pemasaran syarikat perlu menjalankan tinjauan pasaran sebelum menawarkan sesuatu promosi produk. Syarikat harus memahami keutamaan pengguna dan menawarkan promosi yang boleh menggalakkan mereka untuk membeli produk tersebut. Sebagai contoh, syarikat itu menawarkan promosi beli 4 percuma 1 untuk menggalakkan pelanggan membelanjakan lebih banyak wang untuk membeli produk syarikat untuk meningkatkan jualan Padining Holding Berhad. Okey, Doktor, untuk penutup atau akhir kata, Padining Holding Berhad
harus mengembangkan perniagaan dengan e-dagang sepenuhnya lah, serta membina kesetiaan jenama yang kukuh, meningkatkan kepelbagaian barisan produk untuk padi ini lah. Selain itu, penyelarasan dan komunikasi serta di Jabatan R&D haruslah memastikan produk boleh dikeluarkan tepat pada masa dan memenuhi permintaan pelanggan. Ini kerana trend amat berubah dengan pesatnya. Jadi penting memastikan bahawa produk boleh ditawarkan ke pasaran tepat pada masa dan sesuai untuk trend masa kini lah. Di samping itu, pihak pengurusan juga perlu memastikan produk yang berada itu dalam keadaan yang berkualiti lah, dan memenuhi segala cita rasa pengguna. Di samping itu, organisasi syarikat perlu menilai sama ada pelanggan berpuas hati dengan perkhidmatan serta tersebut dengan mengkaji aduan dan maklum balas daripada pelanggan. Okey, mereka supaya organisasi dapat mematuhi segala program latihan tambahan kepada pekerja dan memahami dengan lebih baik membetulkan cara perkhidmatan pelanggan, serta memastikan bahawa segala trend fashion semasa dan perubahan cita rasa dan untuk pilihan pelanggan. Akhirnya, ini perlu dilakukan untuk menghasilkan produk yang baik, yang paling sesuai dengan cita rasa dan keutamaan pelanggan. Maknanya, padi ini perlu memahami sepenuhnya apa permintaan dan cita rasa pelanggan pada masa kini. Okey doktor, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.